Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Kita bertemu pada petang Jumaat, petang yang penuh dengan kemuliaan ini dalam program Hamba Ilahi, di mana kita akan berkongsi, meneliti dan menghayati riwayat-riwayat daripada karangan Imam An-Nawawi, kitab Al-Adhkar beliau yang terkenal. Moga-moga dengan ini menjadikan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan doa yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah tiba pada muka surat yang ke-167 daripada riwayat 202. Muka surat 167 daripada riwayat 202. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada riwayat yang ke-202, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan An-Nasai daripada Ibnu Adi. Ada juga riwayat ini daripada Imam Tabrani. Lalu ada dalam 4 kitab yang lain. Cumanya dalam riwayat Tabrani, ianya bukanlah daripada sahabat yang sama seperti riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Imam Tabrani dalam kitab beliau meriwayatkan daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Itu beza di antara riwayat Imam Tabrani dan juga Imam Bukhari. Lalu riwayat ini ada dalam 4 kitab yang berbeza. Selain daripada banyak lagi kitab-kitab yang lain, tapi yang Imam Ibn Hajar nukilkan ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Nasai, ada dalam riwayat Ibnu Adi dan juga ada dalam riwayat Imam Tabrani daripada Buraidah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu istighfar. Sayyid maksudnya penghulu. Al-istighfar maksudnya permohonan ampun. Apakah penghulu segala istighfar? Kita akan baca sebentar lagi. Para ulama telah berbeza pendapat mengapakah ianya dikenali sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Antaranya kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, ketika mana beliau membahaskan pada bab ini tentang kenapakah zikir berikut ini Nabi gelar sebagai penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar dalam riwayat Bukhari ini. Maka beliau nukilkan kerana yang pertamanya ianya adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu semestinya ianya adalah minat ta'abbudat, daripada benda-benda yang rahsianya hanya diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Namun kata Ibnu Allan, kalaulah kita teliti akan makna yang ada pada Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar ini, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, kita akan dapati bahawa pada zikir ini adanya pujian Allah dengan pelbagai pujian. Kalau kita nampak adanya pujian, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, dan pelbagai lagi pujian-pujian yang lain. Lalu adanya pelbagai pujian berbanding dengan istighfar biasa. Kita pada waktu itu, Allahumma salli ala Muhammad, meminta keampunan, astaghfirullah. Kecualilah kalau kita sambung allazi la ilaha illahu al-hayyu ataupun al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Tetapi di sini kata Ibnu Allan, kenapakah dikenali sebagai penghulu istighfar? Kerana yang pertamanya di sini adanya pujian-pujian yang sempurna. Yang kedua, maka di sini adanya pada waktu itu bagaimana Allahumma salli ala Muhammad, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Contohnya kita kata apa? Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Contohnya apa? Kita kata ana abduka, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Lalu daripada sini kita nampak sebab kenapa ini adalah penghulu segala istighfar. Adanya di sini kita menyebut diri kita dengan selemah-lemah penghambaan. Kita memperhambakan diri kita. Wa dzakara nafsahu bi anqusil halat. Kita meletakkan diri kita pada tempat yang begitu rendah bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi dan apabila seseorang itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya kerana Allah, di hadapan Allah, maka kata Ibnu Allan, wa huwa aqsa ghayati tadarru'. Inilah kita nampak ianya adalah tingkatan yang paling tinggi dalam tadarru', dalam merendahkan diri. Lalu kita ulang balik, kenapakah ini dikenali sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar? Yang pertama, kerana pada zikir ini adanya pujian Allah tentang kesempurnaannya. Yang kedua, adanya pada zikir ini yang dikenali sebagai Sayyidul Istighfar, kita mengaku yang kita adalah hamba yang lemah, kita adalah hamba yang kerdil. Lalu daripada pengakuan itu, iktiraf itu, di sinilah kita nampak tingkatan yang paling tinggi dalam tadarru', dalam merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan itulah yang Allah suka. Seperti mana yang kita nampak dalam surah Al-Fatihah. Kita puji Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah. Ar-Rahmanirrahim. Kita puji Allah. Maliki Yaumiddin. Kita puji Allah. Lepas tu kita mengaku yang kita hanya hamba dan kita hanya minta dengannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan barulah di hujung itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga di sini kita akan nampak bagaimana kita puji Allah. Allahumma anta rabbi, dikaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta, tiada yang layak disembah kecuali dikau ya Allah. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Kita puji Allah. Dan kemudian kita mengaku kelemahan diri kita. Wa ana abduka, aku hanyalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada di atas janji dan ketetapan-Mu selagi mana aku mampu. Lalu kita mengaku yang lemahnya kita, hambanya kita. Dan barulah di hujung itu kita minta kepada Allah, faghfirli, ya Allah ampunilah daku. Sebab itu kata Ibnu Allan, di sini kenapa ianya adalah penghulu segala istighfar? Kerana dia tak macam istighfar biasa. Istighfar biasa kita terus minta, astaghfirullah, ya Allah aku memohon keampunan ya Allah. Tapi Sayyidul Istighfar adanya pujian kepada Allah,
dengan pujian tentang kesempurnaan Allah, adanya pengakuan tentang betapa kerdil dan lemahnya diri kita, dan ada pada waktu itu permintaan di hujung. Lalu sebab itulah ianya dikenali sebagai Sayyidul Istighfar, selain daripada sebab ianya adalah daripada sabdaan Nabi SAW. Lalu dalam riwayat Bukhari daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi SAW, kita lihat muka surat 167, ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka sabda Nabi SAW daripada riwayat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Apakah dia? Allahumma, ya Allah, anta, dikaulah, Rabbi, Tuhanku, la ilaha illa anta, kita puji Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dikau. Kita puji lagi Allah, khalaqtani, dikau telah menciptakan daku. Lepas kita dah puji Allah, pada waktu itu kita mengaku akan kerdilnya kita, lemahnya kita. Apa kata kita? Wa ana, dan aku mengaku, dan aku adalah abduka, hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, sedangkan aku terikat dengan janji dan ketentuanmu. Tapi macam mana kita nak buat perjanjian kita dengan Allah, yang mana kita dah kata kita akan menyembah Allah? Bagaimana kita nak buat dengan ketentuan Allah? Mastata'tu, kita mengaku ikut kemampuanku ya Allah, aku akan cuba buat sebaik mungkin kehendakmu, ketetapanmu, tetapi ikut kemampuanku. Lalu bila kita dah mengaku kita ni lemah, kita dah mengaku kita ni tak ada apa-apa, kita dah mengaku kita adalah hamba, maka apakah yang kita mohon perlindungan? A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzu, aku berlindung, bika, kepadamu ya Allah, min, daripada, syarri, kejahatan, ma sana'tu, apa-apa yang aku lakukan. Abu'u, dan aku mengaku ya Allah, abu'u, aku mengaku ya Allah, laka, hanya milikmu, bini'matika alayya, apa yang engkau berikan kepadaku, semuanya adalah milik Allah. Lalu aku mengaku, sama ada daripada sudut ilmu, itu milik Allah, daripada sudut rupa, milik Allah, kemasyhuran dan nama, milik Allah, jawatan pangkat takhta, milik Allah, kekayaan harta, milik Allah, anak-anak isteri serta ahli keluarga, milik Allah. Semuanya adalah milik Allah, tak ada yang milik kita. Lalu kita mengaku, abu'u laka bini'matika alayya, yang mana kita mengaku kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mengaku yang mana kita adalah nikmat yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengaku lagi, wa abu'u, dan aku mengaku, bizambi, tentang dosa-dosaku, yang mana kita ada dosa. Bukannya kita ni perfect mana, tak perfect mana. Kita ni mengaku kita ada buat dosa. Dosa yang besar, dosa yang kecil, yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Lalu kita ada dosa. Dan di sinilah yang mana kita akhirnya minta. Lalu puji Allah, mengaku tentang lemahnya kita. Dan kemudian barulah kita minta dengan Allah, faghfirli, maka ampunilah daku ya Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya, la, tidak, yaghfiruz dzunuba, yang tidak boleh mengampunkan dosa-dosa, illa, kecuali, anta, dikau ya Allah. Lalu ini adalah Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Lalu dalam ini kita boleh belajar juga cara dan adab nak minta dengan Allah. Bagaimana adanya pada waktu itu puji-pujian kepada Allah, adanya pada waktu itu pengakuan tentang lemah dan kerdilnya kita sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa, dan barulah kita minta.
Bukannya ketika mana nak doa kita terus minta, ya Allah aku nak itu, nak ini. Walaupun sebenarnya boleh, lagi bagus daripada langsung tak minta apa-apa kepada Allah. Tetapi beradab dalam berdoa. Beradab dalam berdoa. Kerana kita adalah hamba. Semua yang kita ada, semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tubuh badan ni pun milik Allah. Bahkan ahli keluarga pun adalah milik Allah. Bahkan harta banyak ataupun sikit pun milik Allah. Bahkan rupa pun adalah milik Allah. Pengetahuan dan ilmu semuanya adalah milik Allah. Maka mengapa kita nak sombong padahal kita tidak ada apa-apa kecuali semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu ianya Sayyidul Istighfar. Macam kita dah sebut di awal tadi. Kerana di sini adanya pengakuan tentang kerdilnya kita, tentang lemahnya kita, tentang tak ada apa-apa. Dan pengakuan ini menjadikan kita adanya sifat tadarru', adanya sifat tawadhu', adanya sifat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala dzalika", barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar ini, waktu bila? Hina yumsi, ketika mana? Pada waktu petang. Lalu sekarang ni waktu petang, lagi-lagi kita tahu bahawa petang Jumaat adalah antara waktu yang mustajab. Maka jom kita baca sama-sama. Allahumma. Kebanyakan sahabat-sahabat dah hafal. Kepada yang belum hafal, maka boleh biasakan untuk baca. Sama-sama kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala, barang siapa yang membacanya. Membaca apa? Penghulu istighfar yang kita baca tadi. Hina yumsi, ketika mana? Pada waktu petang. Ketika mana? Pada waktu petang dia baca. Macam keadaan kita sekarang pada waktu petang. Barang siapa yang membacanya pada waktu petang. Sabda Nabi SAW, famata, maka dia meninggal dunia ketika mana? Pada petang yang dia baca. Sabda Nabi SAW, dakhalal jannah, dia akan pasti masuk syurga. Au kana min ahlil jannah, atau dia akan menjadi daripada penghuni syurga. Masya Allah. Barang siapa yang baca dan kemudian meninggal dunia pada petang yang dia baca itu, pada malam pada petang ataupun malam yang dia baca, maka dia akan masuk syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula kalaulah dia baca pada waktu pagi. Wa idza qala, dan apabila dia membaca hina yusbih, ketika mana? Pada waktu pagi. Famata, lalu meninggal dunia. Mi yaumih, pada hari tersebut. Dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Lalu daripada riwayat ini, Imam Muslim menjadikan dalil ini adalah bacaan pada waktu pagi dan petang. Lalu kena baca zikir ini pada waktu pagi dan petang. Adakah ambil masa yang lama? Ya, jom kita test kejap. Saya buka saya punya jam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buka stopwatch kita. Kita tengok berapa saat ambil masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
hanya 19 saat sahaja. 19 saat. Lalu, siapa yang baca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, sabda Nabi SAW, kalaulah dia meninggal dunia pada petang itu ataupun pada pagi itu, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. Ini adalah penghulu segala istighfar. Lalu kena perbanyakkan bacaannya pada waktu pagi dan petang semestinya. Kita boleh juga baca ketika mana selepas solat fardu. Kita juga boleh baca ketika mana sebelum tidur. Banyakkan baca sambil kita hayati terjemahan dan maknanya, betapa kerdilnya kita dan sebenarnya betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana fa innahu la yaghfiruz dzunub, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa illa anta, kecuali hanya dikau ya Allah. Riwayat 203. Lalu ini amalan pertama yang Imam Nawawi bawakan pada zikir pagi dan petang. Amalan yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam Sahih Muslim, warawaina fi Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, dan kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga dalam riwayat Abu Daud, ada juga dalam riwayat Tirmizi, ada juga dalam riwayat Nasa'i, ada juga dalam Mustadrak Al-Hakim, ada juga dalam Sahih Ibnu Hibban, ada juga dalam riwayat Abu Awanah. Lalu ada dalam 6 kitab yang lain. Apakah tadi? Ada juga dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Hibban, dan juga dalam riwayat Imam Abu Awanah, bahawa baginda Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi SAW tentang zikir pada waktu pagi dan petang dalam Sahih Muslim ini? Daripada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sabda Nabi SAW, man qala, kita lihat terjemahannya, barang siapa yang membaca, mengucapkan, hina yusbih, ketika mana pada waktu pagi. Kita dah belajar dah daripada muka surat sebelum ini, maksud waktu pagi adalah daripada selepas solat fardu subuh sampailah matahari terbit, itu waktu yang terbaik. Barang siapa yang membaca pada waktu pagi, wahina yumsi, dan barang siapa membaca pada waktu petang. Kita dah sebut dah dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang waktu petang, kata para ulama tafsir, dari antara asar hingga maghrib, waktu-waktu seperti ini. Dia baca apa? Sabda Nabi SAW, sama-sama kita ikut. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Minta maaf. Subhanallah wa bihamdih. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih berapa kali? Sabda Nabi SAW, mi'ata marrah, 100 kali. Lalu sama-sama sahabat ikut. Subhanallah wa bihamdih. Tadi kita dah lihat dah Sayyidul Istighfar hanya lebih kurang 18 ke 19 saat. Kita cuba tengok pula bagaimana subhanallah wa bihamdih. Sebab Nabi sebut mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Jom kita tengok berapa lama ambil masa kita baca 10 kali dan kemudian kita darabkan kepada 100 kali. Kita darabkanlah kepada 10. Lalu sama-sama kita sebut. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. 15 saat. Lalu 10 kali hanyalah 15 saat. 15 saat. 15 saat kali dengan lagi 10. Tambahlah, kalilah dengan 20 kali. Lalu hanya baru beberapa minit sahaja. Lalu contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah 10 kali adalah 15 saat, bererti setiap 1 minit dah 40 kali. Bererti 2 minit setengah kita pada waktu itu dah boleh baca 100 kali subhanallah wa bihamdi. 2 minit setengah. 2 minit setengah. Tetapi apakah ganjaran dia? Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah 100 kali, 2 minit setengah. Katakanlah kita nak ambil nafas, nak buang kahak, nak minum air teh panas, nak apa?
tambah lagi 2 minit setengah, 5 minit. Katakanlah 5 minit nak membaca ni, tak perlu hafal pun. Subhanallah wa bihamdih, 3 perkataan sahaja. Maka apakah ganjarannya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ya'ti ahad yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa bihi illa ahad qala mithla ma qala au zada alaih. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang baca zikir ini pada waktu pagi dan petang 100 kali, 2 minit setengah, itu tadi saya baca perlahan. Ada orang boleh baca lagi laju. Maka apakah pahalanya? Barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dalam riwayat Muslim ini, bahkan tadi kita sebut ada dalam riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Hibban, Abu Awanah dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, tidak akan ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa amalan lebih baik daripada amalan dia, kecuali orang yang melakukan perkara yang sama dia buat ataupun lebih. Lalu pada hari kiamat kelak, dialah orang yang paling afdal amalan dia apabila dia buat dengan istiqamah subhanallah bihamdih 100 kali. Dan tak ada orang yang amalan dia boleh menyamai dia, kecuali orang tu buat benda yang sama ataupun lebih baik daripadanya 2 minit setengah setiap pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Lalu siapa yang azam untuk amalkan? Lalu ini zikir yang kedua yang Imam Nawawi bawakan untuk waktu pagi dan petang. Maka ini adalah daripada riwayat yang sahih, daripada riwayat Muslim. Lalu ini dengan riwayat subhanallah wa bihamdih, riwayat Imam Muslim. Tadi ketika mana kita baca riwayat Imam Muslim, apa saya dah nukilkan, riwayat ini ada juga dalam Abu Daud. Betul tak betul kan? Lalu tadi saya dah sebut bahawa riwayat yang kita baca subhanallah bihamdih ada dalam riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, Nasai, Mustadrak Hakim, Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban dan juga riwayat Abu Awanah. Dalam riwayat Abu Daud, kerana tadi kita sebut Sunan Abu Daud, dalam riwayat Abu Daud ada penambahan kata Imam Nawawi. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafaz subhanallahil azim, ada penambahan perkataan al-azim, subhanallahil azimi wa bihamdih. Apakah terjemahannya? Subhana, maha suci, Allahi, Allah, al-azim, maha agung, wa bihamdih, dan segala puji baginya. 2 minit setengah. Katakanlah kalau kita buat subhanallahil azimi wa bihamdih, mungkin baru 5 minit. Tapi apakah ganjaran dia? Ganjarannya dia akan menjadi orang yang amalannya lebih banyak daripada orang lain. Tak ada orang yang amalan sebaik daripada hari kiamat. Lalu kita kena istiqamahkan untuk baca. Sekarang ini kita tak nampak nilai dia sebab kita masih hidup, kita masih sihat, kita masih bernyawa, kita masih pada waktu itu Allah berikan segala-galanya. Cuba tanya kepada opah saya yang baru meninggal, nak tak kalau dia baca ini? Kerana dia dah merasai sakit, sakaratul maut, dah meninggalkan dunia. Orang yang dah mati, nescaya dia nak baca ini. Lalu kerana dia dah hilang peluang untuk baca, dia dah tak ada peluang untuk baca. Lalu manusia itu hanya menghargai nikmat bila dah tiada. Manusia hanya menghargai nikmat bila nikmat tu dah tiada. Bila dah tak ada usia, dah tak ada nyawa, dah tak ada peluang dan waktu, barulah ya Allah kalaulah dulu aku baca. Padahal ganjaran dia sangat besar. Tetapi ketika mana ketika mana Allah bagi peluang, maka kita tak ambil peluang tersebut. Lalu ini zikir yang kedua yang mana kita nampak dan kita lihat pada hari ini. Riwayat yang ke-204, sabda Nabi, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi? Warawaina, dan kami riwayatkan. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertemuan kita pada petang ni
InsyaAllah kita harap kita dapat bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain. Moga Allah terima amalan kita, perkongsian yang tak seberapa ini. Kita jumpa esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali pertama join, boleh join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Yang kali pertama join, boleh join program kita. Sehari ada 2 program. Kita sehari ada jam 8 pagi Hayati Quran, dan ada pada jam 6 petang program Al-Azkar Hamba Ilahi. Cumanya saya minta jasa baik kepada sahabat-sahabat, saya akan cuba istiqamah buat kelas ikut kemampuan saya. Tetapi kalaulah saya tak buat kelas, maka kadang-kala ada sebab yang saya tak buat. Mungkin urusan keluarga yang sangat-sangat terdesak, ataupun mungkin ada khidmat yang saya perlu lakukan kepada keluarga saya. Lalu harap sahabat-sahabat faham. Kebanyakan yang dah lama join daripada tahun 2020 faham. Tapi kadang-kala ada yang mungkin kali pertama join, kali keberapa join, maka pada waktu itu banyak yang message, sama ada di WhatsApp ataupun di DM ataupun PM, memang saya tak jawab. Sebab nak jawab satu-satu, bukannya pada waktu itu ada masa nak jawab. Lalu insya-Allah saya akan istiqamahkan ada 2 kelas setiap hari, 8 pagi Hayati Quran, jam 6 petang Al-Azkar Imam Nawawi. Tapi kalaulah tak ada dan kadang-kala saya tak sempat nak maklumkan, saya pun bersendirian, bukanlah saya ada PA, ada pembantu, ada staff, ada apa. Lalu saya pun bersendirian. Lalu kadang-kala bila tak ada kelas, selalunya yang join lama dah faham, ada mereka pada waktu itu. Tapi yang baru join tak ada masalah kalau nak tanya. Tapi kalaulah tak dapat sebarang jawapan, sebarang maklum balas, maka saya harap faham situasi saya tak mampu nak balas satu-satu mesej. Macam contohnya yang ketika mana opah meninggal pagi tadi, terlalu banyak mesej yang masuk, terlalu banyak. Dan saya pula pada waktu itu menjadi tak beradab. Kalaulah depan keluarga saya balas mesej, depan tengah bercakap dengan orang, saya pegang handphone. Lalu sebab itu kadang-kadang saya tak balas pun mesej, minta maaf. Moga-moga kita dapat sentiasa bersama. Saya dapat bersama dengan sahabat-sahabat, berkongsi ilmu yang tak seberapa ini. Moga Allah terima sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa esok 8 pagi jika Allah izinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.